Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Bertobatlah, bertobatlah. Mengapa saya nak bertobat? Mengapa kamu suruh saya bertobat? Apa dosa yang saya telah buat? Ini ya, kita selalu dengar kan, bertobatlah, bertobatlah. Mungkin kita pernah dengar khotbah di bawah tajuk bertobatlah. Tapi nak bertobat itu memang sesuatu yang sangat susah. Saya pernah dengar jemaah kata, mengapa saya nak bertobat? Apa dosa yang saya telah buat? Mengapa kamu suruh saya bertobat? Kamu kata apa yang saya buat ini dosa. Semua orang pun buat, padri. Semua orang pun buat. Mengapa kamu suruh saya bertobat? Macam mana dengan mereka semua? Kadang-kadang dosa itu kadang-kadang dosa yang kita buat macam sudah jadi biasa. Part and parcel of life. Semua orang pun buat. Tapi saya juga ada pengalaman di mana jemaah selepas dengar firman Tuhan, mereka terus bertobat. Beberapa tahun yang lalu, ini sudah lebih 20 tahun. Ada seorang jemaah selepas kebaktian, dia datang. Dia kata, pastor, saya nak jumpa kamu. Saya kata, boleh lah. Dan dia pun datang ke pejabat pastor. Dan dia selepas kami dah semang-semang sedikit, dia kata, pastor, padri saya nak mengaku sesuatu dosa. Tapi dia seorang jemaah yang baik. Dia selalu ikut kebaktian. Dia selalu pimpin dalam puji-pujian. Tapi dia kata, padri minta maaf, saya nak mengaku sesuatu dosa. Kita apa tu? Dia kata, saya ada satu benda dalam handbag saya. Apa benda itu? Bukan padri, saya dulu saya rasa macam takut lah. Macam ada orang yang kacau saya. Oleh itu kawan saya dia telah bawa saya jumpa seorang bomoh. Dan kami pun ikut lah. Sebab saya takut macam ada orang yang buat sesuatu kepada saya. Dan bomoh itu pun kata, ya, ada orang yang buat benda jahat kepada kamu. Kamu ini simpan, saya bagi ini barang. Kamu mesti simpan barang ini dalam handbag. Mana-mana kau pergi, mesti bawa. Nanti itu akan melindungi kamu. Jadi berapa lama kamu dah simpan? Tetap padri, berapa tahun? Selepas saya telah dengar khotbah hari ini, saya rasa saya dah salah. Saya nak mengaku ini adalah satu dosa. Dan dia terus telah serahkan benda itu kepada padri, dan kami telah bakar. Dan saya telah berdoa untuk dia. Ada juga jemaah macam itu. Selepas mereka dengar firman Tuhan, mereka ini mungkin Tuhan sedang cakap sesuatu kepada saya. Tuhan sedang tunjuk dosa saya. Oleh itu mereka akan mengaku dan minta maaf, bertobat daripada dosa mereka. Tapi ada yang kata, apa dia tahu? Apa dia tahu? Ini kehidupan saya. Saya boleh buat apa yang saya nak buat dengan kehidupan saya.
Saya boleh pergi mana saja yang saya nak pergi. Ini adalah kehidupan saya. Untuk mereka hanya akan dengar firman Tuhan, tapi mereka tidak akan mengambil langkah untuk mengubah kehidupan mereka. Mereka tidak akan bertobat daripada dosa mereka. Hari ini kita akan lihat kehidupan Raja Yerobeam. Kita baca dari 1 Raja 13. Kita sedang baca ni, saya harap kamu akan baca sekali lah. Tolong baca 1 Raja 13 dan 14 untuk renungan hari ini. Allah telah menghantar seorang Nabi ke Bethel. Sebab Raja Yerobeam telah dipilih oleh Allah. Allah yang telah memilih Yerobeam untuk menjadi raja. Tapi dia telah langgar perintah Tuhan, hukum-hukum Allah. Dia telah buat 2 patung lembu jantan. Dan dia telah mengajak orang-orang Israel, umat Israel, untuk menyembah, memberi korban kepada patung-patung yang dia telah buat. Dan Tuhan Allah pun rasa sedih dan marah. Oleh itu dia telah hantar seorang Nabi. Ayat 2, 1 Raja-Raja 13 ayat 2. Atas perintah Tuhan, Nabi itu mengkejam mazbah di sana. Itulah tujuan dia. Tuhan telah hantar, dia telah pergi dan mengkejam mazbah yang dibina oleh Raja Yerobeam. Apa dia kata, dia mengkejam mazbah. Dia juga melalui itu dia telah kata, Raja Yerobeam, kamu telah berdosa. Bukan saja dia mengkejam mazbah, saya percaya dia juga mengkejam Raja Yerobeam dan umat Israel. Sebab mereka telah melanggar perintah Tuhan. Mereka telah melanggar hukum-hukum Allah. Mereka telah membuat patung yang dilarang oleh Allah Bapa. Dan dia telah bagi satu ayat 13. Nabi itu meneruskan lagi, mazbah ini akan rubuh. Dia kata ini mazbah ini akan rubuh. Mungkin Raja Yerobeam, saya baru buat. Siapa kamu ni kamu bukan penduduk Israel, kamu datang dari luar negara, kamu datang dari Yehuda. Kamu berani datang ke tempat saya dan mengkutuk saya. Dia kata ni ada satu sign. Tuhan akan buat sesuatu. Mazbah ini akan rubuh dan abu yang ada di atasnya akan bertaburan. Itulah buktinya bahawa Tuhan telah berfirman melalui aku. Maksudnya, Raja Yerobeam, umat Israel, ini bukan saya yang datang, sebab saya dah datang. Tuhan Allah yang telah memanggil saya, Tuhan Allah yang menghantar saya untuk mengkecam mazbah yang kamu telah membina. Tuhan yang telah menghantar. Ini bukan sesuatu yang saya buat. Ini apa yang saya kata ini adalah daripada Tuhan. Adakah raja dan umat Israel telah bertobat? Tidak. Ayat 4. Apabila Raja Yerobeam mendengar hal itu, baginda bertitah sambil menunjuk Nabi itu. Tangkap dia. Tengok dia marah. Siapa kamu ni? Siapa kamu ni? Kamu datang ke negara saya dan nak ajar kami tentang kepercayaan kami. Kamu berani mengutuk kami. Tangkap dia. Dia kata, tangkap dia.
Ketika itu juga lengan raja menjadi kejang sehingga baginda tidak dapat menariknya semula. Raja ni tak dapat menarik. Kita lihat kuasa Allah. Tuhan telah membuat satu, jangan main-main. Kamu ni jangan main-main lah, Raja Elohim lah. Bukan dia yang datang, sebab dia dah datang, saya yang hantar dia kepada kamu. Jangan main-main. Dan seperti dia pun berdoa, minta Nabi itu berdoa. Nabi itu berdoa, ayat tangan dia pun sudah baiklah. Dan ayat 5, mazbah itu tiba-tiba roboh dan abunya bertaburan di tanah seperti yang dinubuatkan oleh Nabi itu atas nama Tuhan. Tengok ada sign. Apa yang dia telah kata telah jadi. Dua perkara yang telah jadi, ya. Tangan dia tunjuk tangkap, tapi dia tak dapat ambil balik. Dan Nabi itu terpaksa berdoa dan baru dia sembuh. Tangan dia sembuh. Dan kedua, apa yang dia bernubuat telah jadi. Mazbah itu telah roboh. Adakah dia bertobat? Tidak. Dia tidak bertobat. Ada banyak orang macam dia, Raja Elohim. Walaupun mereka baca firman Tuhan, mereka ikut kebaktian, mereka dengar firman Tuhan, mereka dengar khutbah, tapi mereka takkan bertobat. Mereka akan terus berkuku dalam kehidupan mereka, hati mereka terus akan berkeras. Mereka akan terus hidup dalam kehidupan dosa mereka. Mereka kata, saya tak. Mengapa saya nak bertobat? Ini adalah kehidupan saya. Ini adalah pilihan saya. Tengok ayat 1 Raja-Raja 14 ayat 6. 1 Raja-Raja 14 ayat 6. Tetapi apabila Ahia mendengar dia datang di pintu, Ahia berkata, sila masuk. Sila masuk. Terus baca. Ayat 7. Pergilah beritahu Raja Elohim bahawa demikianlah firman Tuhan Allah Israel kepada baginda. Aku memilih engkau antara rakyat, dan aku menjadikan engkau raja umatku Israel. Aku mengambil kerajaan Daud daripada keturunannya dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hamba Daud. Dia setia kepadaku dan taat kepada perintahku. Dia hanya melakukan apa yang aku kehendaki. Dosamu lebih besar daripada orang yang memerintah sebelum engkau. Engkau telah menolak aku. Engkau membangkitkan kemurkaanku apabila engkau membuat berhala dan patung daripada logam. Oleh sebab itu, aku akan mendatangkan malapetaka kepada keturunanmu. Ini adalah satu nubuat yang Tuhan telah buat kepada Raja Elohim. Sebab dia telah menolak Allah. Dia telah melanggar perintah Tuhan. Dia telah membuat patung. Bukan saja dia menyembah, dia membawa umat Israel menyembah patung. Dan Tuhan pun jadi marah. Dan Tuhan pun telah menghukum bukan saja Raja Israel, juga keluarga dia dan umat Israel. Oleh itu, bila kita dengar firman Tuhan, kita mesti dengar dengan hati yang ikhlas. Kita, Tuhan, saya datang ke gereja. Tuhan, saya baca firman Tuhan. Kalau Tuhan nak saya mengubah kehidupan saya, kalau ada sesuatu dosa dalam kehidupan saya, tunjuklah.
Sebab Yesuslah cahaya. Mungkin sebab kita hidup dalam kegelapan, kita tak tahu dosa-dosa yang kita sedang buat. Tapi bila kita datang dekat Tuhan Yesus, cahaya akan terang, bersinar ke dalam kehidupan kita. Kan kita dekat-dekat lebih berterang cahaya. Dan bila cahaya Tuhan bersinar dalam kehidupan kita, kita boleh lihat dosa-dosa yang sembunyi dalam kehidupan kita. Dan bila Roh Kudus tunjuk kepada kita, itu adalah dosa, kau mesti bertobat. Kamu mesti bertobat daripada dosa itu. Kamu tak boleh hidup seperti kamu sekarang hidup. Kamu mesti berubah. Kita mesti mengambil langkah untuk bertobat dan berubah dan hidup mengikut firman Tuhan. Baru kita boleh diberkati dengan kehidupan yang sempurna yang dijanji oleh Allah dalam Yesus Kristus. Yesus datang untuk memberi kita kehidupan yang sempurna, keluarga yang bahagia. Dan kita hanya boleh menerima berkat-berkat ini kalau kita sedia mengubah cara kehidupan kita dan hidup mengikut firman Tuhan. Bertobatlah. Jangan kata mengapa saya nak bertobat. Jangan kata mengapa saya nak bertobat. Bertobat seperti jemaah yang saya telah kongsi dia telah dengar firman Tuhan, dia pun terus bertobat. Dia kata saya dah hidup mengikut ajaran Alkitab. Betul, dulu saya tak tahu, saya tak pernah baca Alkitab, saya tak pernah ikut kebaktian. Sekarang saya datang ke gereja, saya baca firman Tuhan. Bila Tuhan kata sesuatu, saya dah ikut, hidup seperti mengikut firman Tuhan. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan hidup mengikut ajaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.